short better. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam satu pertemuan yang seperti dijanjikan. Kita dapat berbincang satu buku yang diberi tajuk Al-Islam wal 'alaqatuhu bil irhab wa 'alaqatuhu bil irhab, yang mana kita membawakan panel kita Ustaz Muhammad Farid Hadari sebagai panel kita, menyambung tajuk yang lepas, Nazariyat Sira'al Hadarat, pertembungan teori-teori peradaban, dan juga mungkin beberapa bab yang lain. Cuma kami di sini sebenarnya agak hujan lebat sikit, jadi mungkin line terputus-putus. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Jadi saya tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Farid Hadari untuk terus merencanakan perbincangan kita. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Muiz selaku moderator pada petang ini, seluruh penonton yang mengikuti diskusi buku Ayah Cik di Facebook Pustaka Permata Ummah. Alhamdulillah, jadi insyaAllah pada petang ini sama-sama kita akan manfaatkan ruang masa kita untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita daripada kitab tulisan Tuan Guru Presiden yang berbicara sekitar Islam dan kaitannya dengan irhab, ataupun dalam braket kita panggil sebagai keganasan. Dan Alhamdulillah pada pertemuan yang lepas kita sudah bincangkan secara ringkas dan juga secara poin, nuktah-nuktah berkaitan dengan tajuk-tajuk, dua tajuk, iaitulah tentang wasatiyatul Islam dan juga tentang sahwah Islamiyah, yang mana secara umumnya tajuk ini bukanlah satu perkara yang baru bagi mereka yang biasa mengikuti tulisan-tulisan, umpamanya tulisan Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga mereka-mereka yang bergiat dalam harakatul ummah daripada Timur Tengah dan seumpamanya, sehingga kepada negara India sekalipun kita pernah mendengar tulisan-tulisan daripada para ulama, antaranya Maulana Abdul Hasan Nadwi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan Islam serta dunia ini sendiri. Kerana penulisan berkaitan dengan Islam dan kaitan dengan dunia ini ialah satu perkara yang sangat penting. Bila mana kita sudah kehilangan khilafah sejak 1924 lagi, maka saki-baki yang ada selepas itu akan sentiasa berada pada jalannya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurru man khalafahum. Hadis Rasulullah sallam, yang mana baginda menegaskan bahawasanya akan sentiasa ada, tidak akan hilang daripada umat Nabi SAW ini satu kelompok ta'ifah, sama ada kelompok itu dalam bentuk yang kecil atau besar, dalam bentuk sebuah khilafah ataupun sebuah kebangkitan Islam. Maka sebab itulah bila kita melihat tentang hadis baginda Nabi SAW, di sana ada dua jenis kita panggil sebagai mizan yang kita kena fahami. Yang pertama, mizan yang membincangkan tentang al-akhdhu bil asbab, mengambil hukum asbab. Dan dalam kita nak hidup atas dunia ini, kita ada peraturan sunnatullah, ada hukum sebab musabab yang kita kena ambil dalam kehidupan kita.
di sana juga ada hukum yang berkaitan atau pemizan neraca yang berkaitan dengan keyakinan kita, akidah kita tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebentar tadi saya ada satu upload dalam Facebook tentang berita daripada WHO yang mengatakan sukar untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Bahkan dia kata mungkin kita kena hidup seperti mana kita hidup dengan HIV. Dan saya memberikan komentar berdasarkan kepada mizan, yang mana di sana ada dua mizan yang kita kena faham, iaitulah mizan berkaitan dengan mengambil hukum asbab, yang kedua mizan meyakini bahawasanya tiap-tiap penyakit itu adanya penawar. Likulli da'in dawa. Ini merupakan hadis Nabi. Jadi kita menggabungkan di antara keyakinan kita dengan sabda Nabi SAW serta mengambil hukum asbab, iaitulah adanya kajian, adanya ubat, kajian klinikal dibuat supaya dapat kita hasilkan penawarnya suatu hari nanti. Maka begitu juga secara umumnya kita menggunakan dua mizan itulah untuk kita mengukur dari sudut meletakkan di sana adanya kebangkitan Islam sama ada setiap 100 tahun sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang menceritakan tentang akan sentiasa ada umat yang mengangkat zahirin al-haq, yang menzahirkan kebenaran itu akan sentiasa ada. Tetapi mengambil juga hukum asbab, iaitulah melihat kepada situasi semasa, walaupun tidak ada khilafah, tetapi hendaklah kita mengambil jalan-jalan yang lain untuk menegakkan hukum hak Allah Subhanahu Wa Taala supaya kekal atas muka bumi ini sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam serta janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu mukaddimah. Baik. Jadi kita teruskan sikit lagi tentang kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini, sebab pada pertemuan yang lepas kita bincangkan tentang kebangkitan Islam, dan Tuan Guru menegaskan bahawasanya kebangkitan Islam ini juga perlu difahami dengan cara yang baik supaya tidak menjadi golongan yang tasahul, yang bermudah-mudahan menggunakan labelan-labelan Islami tetapi tidak ada intinya, dan juga mengelakkan kita menjadi golongan tasyaddud yang tidak mahu berubah daripada keadaan yang lama kepada keadaan yang baru. Dan ini juga ada kaitan dengan fiqhul waqi' yang biasa kita baca dalam penulisan Syekh Al-Qaradawi sebagai contoh, tetapi Tuan Guru membawakan fiqhul waqi' ini dengan lebih luas lagi yang melibatkan kebangkitan Islam. Sebab nanti kita akan bincangkan beberapa kritikan Tuan Guru terhadap ilmuwan-ilmuwan yang perlu meluaskan ufuk minda mereka, ufuk fikir mereka tentang apakah itu fiqhul waqi'. Baik. Jadi kemudian kita bincangkan juga pada pertemuan yang lepas tentang apa yang telah digariskan oleh Tuan Guru berdasarkan kepada pandangan-pandangan para ulama berkaitan dengan perlunya kita memastikan kebangkitan Islam itu dengan memastikan dakwah yang bersifat hikmah, dengan memastikan pelaksanaan syariat dengan undang-undang dengan teratur, dengan adanya undang-undang yang selari dengannya, pelaksanaan siasah yang memerlukan kepada hikmah, dan pelaksanaan jihad yang memerlukan kepada tafaqquh, yang memerlukan kepada kefahaman yang jelas, sebagaimana tulisan Syekh Qaradawi juga dalam kitab Fiqhul Jihad. Baik. Kemudian Tuan Guru juga menegaskan supaya apa jua sira' ataupun apa jua pertemuan dalaman yang saya akan biasa sebut tulisan Qaradawi ini, sebab itu merupakan imam yang kita biasa rujuk tentang penulisan sahwah, tentang fiqh-fiqh yang baru ini. Maka beliau juga menegaskan tentang adabul ikhtilaf yang berlaku sesama Muslim. Di sana adanya yang bersifat baik, di sana ada juga yang bersifat tidak elok. Dan kita melihat, kalau kita lihat kepada penulisan Tuan Guru pun, dia ada bersifat prinsip dan ada benda yang boleh kita fleksibel ataupun mungkin benda tu berubah-ubah. Sebagai contoh, Tuan Guru sangat menekankan tentang konsep perlunya ada kesatuan Islam, termasuklah dalam bab
parti politik yang berteraskan Islam ni perlu ada satu sahaja. Itu berulang kali ditegaskan dalam penulisan ucapan-ucapan beliau sebelum ini. Tetapi bila mana munculnya Parti Amanah Negara yang mendakwa mereka ini memperjuangkan Islam, maka memang pada awalnya Tuan Guru sangat tegas dan menentang idea ini, kerana kita sudah lihat kesannya berlaku pada hari ini. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat balik dan kita ingat balik apakah kata-kata Tuan Guru sewaktu di Tembubal dan Asra Awani pada tahun lepas, sewaktu berlakunya pertukaran kerajaan, bila mana tanya tentang apakah pandangan Tuan Guru tentang Parti Amanah Negara, maka Tuan Guru tegas mengatakan bahawasanya sekiranya masih lagi ada saki-baki yang mereka ini yang cintakan Islam, yang mahukan kebangkitan Islam, maka berikanlah sumbangan yang baik kepada Islam. Maknanya Tuan Guru, di sana adanya fiqhul waqi' yang difahami oleh Tuan Guru, supaya nak bagi tahunya kita tak pernah mahukan perpecahan Islam. Tetapi bila sudah berlaku, maka perlu ditangani dengan hikmah, dengan dakwah yang sesuai, dengan siasah yang bijak. Sama juga, kita tak pernah inginkan pun berlakunya ikhtilaf dalam kalangan khususnya pendukung dan penggerak gerakan Islam. Tetapi bila mana sudah berlakunya ta'adud jamaah yang banyak ini, maka berhajatkan kepada penyelesaian yang kedua, iaitulah perlu adanya ikhtilaf, perlu adanya adabnya, perlu adanya dialog yang baiknya. Kalau mereka boleh mengatakan mereka boleh bersikap baik dengan non-Muslim, min babil aula, lebih utama lagi lah mereka bersifat dan berbincang dengan orang Islam dan lebih mendekatkan fikrah mereka dengan Islam. Sehingga ada seorang murabi beritahu, bila mana ada satu golongan ini yang beria nak buat parti politik Islam yang baru ini, mereka menegaskan bahawasanya kalau kamu dengan parti Islam semacam PAS sekalipun susah nak dekatkan fikrah, bagaimana kamu nak mendekatkan fikrah kamu dengan liberalnya, dengan pluralismnya, dengan lain-lainnya lagi. So kalau kita sama-sama fikrah yang ada fikrah Islam yang sedikit ini pun, yang banyak ini pun tak boleh kita nak ada tasamuh, bagaimana kita nak konon-kononnya memberikan tasamuh kepada bukan Islam? Sudah pasti akan menyebabkan berlakunya khalal, berlakunya kelompongan bila mana mereka ini nak mendekati golongan bukan Islam yang sepatutnya mereka dakwahkan mereka, tetapi kita risau takut jadi yang sebaliknya. Maka akan terbentuklah sahwah Islamiyah kalau seandainya mereka tidak memahami tentang bagaimanakah menangani pertemuan dalaman dan juga menangani dakwah dengan pihak yang tidak ada manhaj fikrah Islam yang baik. Baik. Kemudian tajuk yang seterusnya agak berat sebenarnya tentang teori pertemuan ketamadunan, Sirah al-Hadarah. Kerana Tuan Guru mendetailkan lagi dengan beberapa lagi lembaran-lembaran yang lain tentang kharitah, tentang peta dunia yang baru, yang saya juga perlukan masa untuk menghadamnya. Tetapi kita ceritakan secara ringkas pada petang ini, yang mana teori pertemuan ketamadunan ini Tuan Guru bawakan kembali kepada kita tentang apa yang berlaku dalam sejarah dunia yang tak dapat dinafikan. Iaitulah yang melibatkan peperangan Teluk yang berlaku pada tahun 1990, berlanjutan sehingga 1991, yang melibatkan dunia bertembung ketika itu. Maka dan Tuan Guru juga, kita semua tahu bila mana Tuan Guru pada hari ini telah dilantik sebagai duta khas yang akan menangani krisis melibatkan Timur Tengah. Tepat pada masanya kita kata menangani isu-isu yang melibatkan Perang Teluk sendiri. Maka Perang Teluk ini perlulah kepada seluruh gerakan ataupun ahli-ahli gerakan Islam memahami kembali tentang sejarah berlakunya Perangan Teluk ini supaya kita dapat faham rentetannya sampai hari ini. Sejarah itu perkara yang sudah berlalu, tetapi rugilah bagi mereka yang tidak mengambil manfaatnya. Maka sebab itu Tuan Guru menyatakan kembali tentang apa yang berlaku, Perang Teluk yang berlaku pada tahun 90-an dahulu, yang mana menyebabkan sudah berubah dunia, sudah membawa kepada teori-teori yang baru yang dibawa oleh Barat ketika itu. Maka rentetan daripada Perang Teluk itu, yang berlaku pertembungan yang besar di antara
Iraq dan juga Amerika Syarikat serta pasukan bersekutu daripada mereka, maka membawa kepada perubahan dunia yang begitu luas sehingga terjadinya teori-teori yang dibawa oleh beberapa sarjana-sarjana, antaranya yang kita biasa dengar Francis Fukuyama dalam buku End of History, Nihayatul Tarikh, yang menceritakan tentang dan dia mengangkat idea bahawasanya demokrasi yang dibawa oleh Barat ini merupakan kemuncak kepada kehebatan manusia, sehingga dia sangat-sangat dan sehingga membawa ideologi ini, dan dalam tidak sedar juga benda itu membawa kepada kesan pemikiran masyarakat pada hari ini. Ceritanya panjang bila kita cerita tentang pemikiran Fukuyama, pemikiran Huntington dalam Clash of Civilization. Ini semua Tuan Guru ceritakan dalam buku ini, dalam tajuk ini, supaya nak bagi tahu di sana adanya pemikiran yang menyatakan bahawasanya kiblat dunia sudah beralih kepada Barat. Ini ringkaslah. Kalau nak detail lagi kena baca penulisan-penulisan akademik berkaitan dengan dua tokoh yang besar ini. Saya kira kalau pelajar universiti pernah belajar dalam TITAS ke apa kan, saya rasa. Saya pun dulu pernah, kita pun pernah belajar tentang teori-teori Fukuyama, tentang Huntington semua ni. Jadi ringkasnya mereka nak membawa kepada dunia akan beralih dan berkiblatkan kepada kuasa besar dunia, iaitu kepada Barat. Bahkan bukan sekadar itu sahaja, Huntington sendiri pun mengatakan bahawasanya Islam itu akan menjadi satu tamadun yang tidak ada gunanya, jadi miskin, dan Barat akan mendominasi politik global secara meluas. Jadi ini yang didakwa oleh sarjana-sarjana ini. Walau mereka ini kita semua kenal dari sudut kesarjanaan mereka daripada Harvard University, mereka yang banyak mengeluarkan, dan benda inilah yang sudah berlaku dalam pemikiran masyarakat pada hari ini. Walaupun banyak cara yang dibuat untuk kita mengalihkan pandangan tersebut, tetapi kesannya dapat dirasai sampai sekarang lagi. Daripada bab berkaitan dengan hiburan, tentang pemikiran, tentang ekonomi dan seumpamanya, masih ramai lagi yang merasakan Barat memainkan peranan yang penting. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, bila mana berlakunya pandemik COVID-19 ini, dia akan bakal mengubah dunia dengan lebih pesat lagi, dengan lebih luas lagi. Kalau dahulu perang teluk itu mengubah landscape ekonomi dan politik serta melibatkan krisis minyak dan sebagainya, ternyata dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Barat itu sendiri tak mampu nak menghalang apa sahaja yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Maka sebab itulah nak ceritanya para hadirin sekalian, apa yang teori-teori yang mereka bawakan ini perlu diteliti dengan neraca Islam yang lebih luas. Kalau sebab itulah Tuan Guru sentiasa tekankan perkara ini. Kerana walaupun apa jua teori dan juga pertemuan tamadun yang dibawa oleh mereka ini, kata Tuan Guru pada bahagian akhir daripada muka surat ini, ada muka surat berapa ni? Muka surat 30 ini, Tuan Guru katakan bahawa di sana nanti akan adanya pertemuan yang baharu, sama ada akan datang ataupun mungkin sikit masa lagi, yang mana pertemuan antara kita dengan umat Islam itu sendiri dengan musuh-musuh luar itu sendiri. Dan kita pun tak tahu macam manakah keadaan dia bagaimana. Walaupun ini kita kena faham, sebab memang ada hadis Nabi cerita tentang malhamah, tentang berlakunya peperangan yang besar, yang berlakunya pembukaan kota-kota Islam, tetapi perlu difahami dengan keadaan dan realiti dunia pada hari ini, supaya kita tak senang jump into conclusion. Kita tu kata, oh inilah malhamah, inilah itu ni, tidak. Tapi Tuan Guru katakan bahawa masanya akan tiba,
Walau macam mana teori pun yang dibuat oleh barat, tetapi masanya akan tiba juga nanti sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala serta apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu ni kita clear sikitlah. Kalau kita lihat balik bagi ahli surah yang sudah biasa membaca buku Madza Ya'ni, buku Syekh Fatih Zakat rahimahullahu taala, yang mungkin ada juga yang memperlekehkan buku itu. Wahai kalau baca dalam bahasa Arabnya, kalau kita betul hadam benda tu, kita akan lihat ideanya itu tak ada dan segar. Antara benda yang dikatakan bahawasanya tentang kita kena yakin bahawa Islam itu akan kembali. Dan benda tu kita sering kali bagi tahu kepada ahli usrah kita, kepada ahli bawahan kita supaya yakinlah bahawa Islam tu tak akan bangkit juga kembali. Maka keyakinan itu perlu sentiasa ada, tetapi mesti diiringi dengan usaha, dengan jihad, dengan asbab yang kita ambil untuk mencapai dan memenuhi syarat-syarat kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa sekarang ini kita perlu lihat dalam fokus yang lebih luas, bukan sahaja Malaysia sahaja, tetapi membawa kepada seluruh dunia. Maka sebab itulah ini antara satu saya kira cabaran bagi anak muda lah, supaya perlu gunakan masa muda ini memahami kembali tentang sejarah dunia, sekurang-kurangnya ambil daripada kejatuhan khilafah sampai kepada perang Teluk, sampai kepada apa yang berlaku pada hari ini, untuk kita baca tentang pergerakan dunia yang berlaku, sekaligus kita boleh fahami dengan satu imbangan yang lebih luas lagi, dan tidak hanya melihat kepada pertemuan antara Syiah dengan Sunni, pertemuan antara Saudi ke dengan Iran dan sebagainya. Sebab benda ni seringkali ditegaskan oleh Tuan Guru dalam ucapan-ucapan beliau. Contohnya, sebuah contoh kan. Sebab ni bila dah masuk ke tajuk ni nanti kita akan bincangkan juga tentang berlakunya perubahan peta dunia kan. Cuma nak cerita sikitlah tentang pemikiran ni kan. Contohnya bila mana pada awal tahun ini kita pernah dengar kisah ataupun kematian General Qasim Soleimani, iaitulah general Iran yang mana mati dibunuh oleh mereka di Iraq baru ini. Maka Tuan Guru antara individu yang telah mengatakan takziah kepada kematian tersebut, dan dikecam hebat oleh bukan sekadar orang-orang biasa, tapi dikecam oleh mereka yang bergelar sebagai ilmuwan ini. Sedangkan kalau kita memahami tentang geopolitik dunia yang lebih luas, memahami tentang sejarah yang berlaku, kita ambil perang Teluk je lah, sehingga pada hari ini, maka kita akan nampak hedging ataupun apakah sudut yang Tuan Guru nak ceritakan, supaya tidak lagi kita melihat pertemuan tu bersifat dua pihak sahaja, di antara Iran dan Saudi, di antara Syiah dengan Sunni dan sebagainya, tetapi melihat dengan lebih besar lagi, itulah melibatkan pertemuan kuasa Islam dan juga tentang musuh-musuh Islam itu sendiri. Maka yang ni perlu kita fahami lah. So fikrah ini perlu dimurnikan kembali supaya kita tak terikat dengan pertemuan di antara mazhab yang melibatkan isu-isu ibadah dan muamalat, dan yang melibatkan isu dunia secara umumnya. Sebab itulah sehingga kan pernah Tuan Guru tegaskan, dia kata saya tetap akan kembali kepada Al-Quran walaupun raja yang menjadi khadam dua tanah haram mengadakan hubungan intim dengan Israel bersama mereka, kerana saya tidak beriman kepada batu Kaabah, tetapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata tegahlah. Walaupun kata kita tak akan tunduk kepada Saudi, walaupun kerana Saudi itu sendiri sudah menjalinkan hubungan yang baik dengan mereka, kerana walaupun dia itu khadimul haramain, tetapi kita beriman kepada Tuhan yang menjaga Kaabah, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini satu fikrah yang samimah yang perlu kita teliti baik-baik, dan memang tak dinafikanlah benda ni akan menjadi satu pertemuan sama ada luar atau dalam PAS sendiri pun, tetapi anak-anak muda perlu mendalami ataupun meneliti fikrah ini
supaya kita menjadi satu apa kita panggil ahli gerakan Islam yang memahami dan melihat Islam dengan lebih luas lagi. Kerana memang Tuan Guru ada memberikan kritikan yang agak pedas kepada ulama-ulama yang tidak melihat tentang peta dunia baru di Syarqul Awsat, itulah di Asia Tenggara, Middle East, yang melibatkan perubahan yang besar. Bahkan Tuan Guru kata, wahal minkum azkiya'u ayyuhal ikhwah al-arab wal muslimun. Tuan Guru kata, di manakah lagi cerdik pandai orang Islam di negara Timur Tengah ini? Adakah mereka tidak melihat ataupun adakah mereka sibuk dengan kitab fiqh sahaja sehingga tidak melihat kepada fiqhul waqi' al-mu'asir? Tuan Guru kata bukan sekadar fiqhul waqi' tapi fiqhul waqi' al-mu'asir. Fiqh sebab realiti semasa sisa bergerak, dia tak boleh berpegang hanya pada pandangan yang statik sahaja. So benda tu perlu kepada penelitian lah. Dan kita kena memahami dan kita kena ada sikap terbuka untuk kita melihat perkara ini dalam keadaan kita mempunyai foundation dan asas yang kukuh tentang Islam itu sendiri. Beberapa mereka yang cuba untuk menyelami pemikiran-pemikiran liberal, pluralisme dan sebagainya, tetapi akhirnya tenggelam kerana tidak ada satu mabadik ataupun prinsip yang kuat dipegang dalam Islam. Maka untuk kita memahami tentang politik dunia, memahami tentang pertemuan kuasa ini, perlu kepada foundation yang kuat untuk kita dapat memahami dengan lebih baik, sekaligus kita dapat memahami tentang apakah yang Tuan Guru maksudkan tentang Syira'ul Hadarah, pertemuan ketamadunan, dan juga rentetan daripada itu berlakunya perubahan peta dunia di Asia Tenggara, peta dunia yang melibatkan kekuatan ketenteraan, kemudian yang melibatkan lagi banyak lagi lah yang diceritakan dalam buku ni. Jadi tajuk yang ini agak panjang sikit, cuma sebagai kita kata pembukaan bagi tajuk ini ialah nak tegaskan bahawasanya pertemuan tamadun tu berlaku, tetapi kita perlu memahaminya dengan cerdik, melihat kepada keadaan dunia pada hari ini dan juga melihat kepada janji dan apakah yang telah ditegaskan oleh Al-Quran serta hadis Nabi SAW. Maka sentiasa kita kena mengutamakan umat Islam, mengutamakan kesatuan dan juga kesepaduan kekuatan umat Islam, bukan sekadar di Malaysia, bahkan di luar daripada negara, dan kita juga memberikan kebaikan kepada mereka yang dekat dengan Islam. Sebagaimana Tuan Guru tegaskan dalam beberapa penulisannya, bila mana bertembungnya antara kuasa-kuasa besar Islam, bahkan pernah juga Tuan Guru katakan antara Iran dengan Amerika, umat Islam perlu memberi sokongan pada Iran. Bila mana bertembungnya pertembungan kuasa dunia ini, sentiasa kita kena memberikan sokongan kepada umat Islam dan mereka yang dekat dengan Islam. Dan perkara ini kita sudah biasa dengar dalam ucapan Tuan Guru, dan biasa Tuan Guru akan merujuk kepada surah Rum yang cerita tentang kuasa besar Rom ketika itu. Wallahu a'lam. Itu sebagai perkongsian pada petang ini, yang mana tajuk berkaitan dengan pertemuan tamadun ini agak panjang, dan ada lagi Tuan Guru letakkan ada peta lagi kan. Yang ini pun perlu kita fahami jugalah. Jadi mungkin insyaAllah akan datang kita akan lebih perincikan lagi tentang apa yang berlaku di dalam buku ini yang melibatkan dunia secara umum. Sebab isu tu besar. Saya sendiri pun rasa malu sebab kita tak hadam lagi tentang politik dunia dengan lebih mendalam. Jadi ini merupakan satu muhasabah kita semua, supaya bukan lagi melihat pertemuan kita dengan parti-parti dalam negara kita, tetapi sebagai abna harakah yang jiwanya mahu mengembalikan Islam, bukan sekadar pada semangat sahaja. Kita nak suruh kembali Islam bukan semangat aja. Kita perlu berpijak pada realiti semasa. Dan Tuan Guru antara orang yang sangat memahami geopolitik dunia pada hari ini,
perlu kita ambil semangatnya, perlu kita ambil pendiriannya untuk dikaji, dan perlu kita menjadi bersedia untuk menjadi pelapisnya pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Farid. Kita ada satu soalan ni. Cuma sebelum kita pergi kepada soalan ni, Ana tertarik nak ulas sikit salah satu buku Francis Fukuyama tahun 2018, tajuk The Identity. Di dalam buku beliau dengan jelas menulis bahawa cara untuk memecah belahkan umat Islam adalah dengan menimbulkan semangat sentimen Syiah Sunni, dengan membawa ulama-ulama daripada luar negara yang boleh bercakap Inggeris sehingga menenggelamkan ustaz-ustaz yang ada di aliran pondok. Mereka yang berpakaikan pelekat itu diperlekehkan. Memang secara detail disebut dalam buku yang ditulis oleh Francis Fukuyama dalam Identity. Dan satu poin menarik daripada Ustaz Farid yang Tugu sebut dalam ni adalah kita sememangnya perlu menelan realiti bahawa pertembungan antara tamadun Islam dan tamadun barat ataupun musuh-musuh Islam tu pasti akan berlaku. Walau bagaimana cara pun mereka nak merencanakan ataupun nak mengubah sejarah tamadun itu, tapi perkara itu tersebut tetap akan berlaku. Baik, terima kasih Ustaz Farid. Saya rasa kita nak bincang tajuk yang seterusnya ini adalah bagaimana pecah dan perintah negara-negara selepas saja Perang Teluk yang pertama dan Perang Teluk yang kedua. Dia panjang sebenarnya, tapi tak apa, untuk sesi kali ini kita ambil dulu soalan daripada rakan-rakan Facebook kita. Yang pertama daripada saudara Hasif Hamzi. Bagaimanakah kita ingin menerangkan kepada masyarakat bahawa kaedah fiqh muwazanah, waqi'iyah dan kaedah-kaedah fiqh yang lain merupakan panduan untuk membuat satu-satu istiak politik dan bukannya bertujuan untuk menghalalkan satu-satu tindakan politik. Menarik soalan ni Ustaz Farid. Silakan. Boleh. Mungkin Ustaz Muin ada nak ulas dulu ke? Tengok dulu saya menerangkan masyarakat macam mana kita nak gunakan kaedah-kaedah fiqhiyah ni, bukan satu tindakan untuk menghalalkan politik. Mungkin boleh bagi intro Ustaz Farid. Hari ni kita berhadapan dengan masyarakat yang apabila contohnya PAS memerintah dan mereka pemimpin PAS ini mereka diberikan amanah ataupun jawatan dekat tempat-tempat yang tertentu macam menteri, GLC. Mereka merasakan bahawa ahli-ahli ataupun pemimpin PAS ini mata-mata untuk mendapatkan ghanimah lah bahasanya, ataupun harta kerana nak dapat allowance, sedangkan mereka terlupa sebenarnya kita ataupun PAS ni memegang jawatan di dalam PAS, di dalam kementerian, dalam GLC ni semata-mata untuk mencari keredaan Allah, untuk berkhidmat kepada rakyat, jauh sekali untuk menyalahgunakan kuasa. Cumanya bagi mereka yang mungkin kurang ilmu agamanya, melihatkan bagaimana pertukaran politik, kejap-kejap mungkin parti Islam ni bergabung dengan ni, lepas tu bergabung dengan tu pula, yang di sana ada kaedah dia yang ada sabat, ada murunahnya, ada mutaghayyiratnya, berubah-ubah, tu menyebabkan mereka merasakan bahawa PAS seolah-olah tidak tetap dengan pendiriannya. Boleh Ustaz Farid mungkin kat situ yang boleh dihuraikan tu. Sila Ustaz. Baik, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya kita pun memahami juga idea-idea yang di bawah itu, sebab asalnya benda macam ni ditimbulkan melalui propaganda yang terancang. Kita kena faham, sebab di antara perkara yang digariskan oleh Sun Tzu dalam Art of War, benda yang biasa menjadi tools ahli politik ialah di antara Art of War itu ialah bermula dengan deception. Akan adanya, kita panggil nak alihkan alih isu tu kan. Biasa benda macam ni yang akan dibawa oleh mereka-mereka yang bertujuan untuk merosakkan agenda Islam, ialah membawakan kepada mengalihkan isu, supaya bila dialihkan isu itu akan membawa kepada persepsi negatif kepada PAS itu sendiri. Baik. Jadi deception yang dibawa ini sudah banyak kali dibuat. Bahkan waktu mereka diberikan peluang merintah 22 bulan sekalipun, dah bagi perintah kerajaan dah masih lagi main isu-isu
yang melibatkan seakan-akan mereka masih lagi dalam keadaan pembangkang. Ini pelik. Sebab itu nak ulah tentang apa yang di bawah tadi tu, kita faham tentang bila mana akan ada istilah digunakan halaluna haramukum, halal bagi kami, haram bagi kamu. Ini juga agenda yang dibawa supaya mereka nak bagi tahu bahawa PAS ini menggunakan ayat-ayat Quran untuk menghalalkan apa jua tindakan mereka. Baik. Sebab itu perkara ini pertama yang kita kena faham bahawasanya dalam menggerakkan nama pun siasah. Siasah ini melibatkan pertimbangan maslahah. Dan maslahah itu ada maslahah yang bersifat mu'tabarah. Ada maslahah yang bersifat mulughah, ada maslahah yang bersifat mursalah. Ini kalau belajar usul fiqh jelas benda ni. Maslahah mu'tabarah, benda yang sudah dijelaskan oleh Quran, maslahah dia, maka perkara ini perlu diambil oleh mana-mana parti sekalipun, tetap kena jaga maslahah ini. Walaupun dilihat sebaliknya. So maslahah ini tetap dijaga sebab maslahah tu dijaga oleh syarak. Contohnya zakat contohnya. Zakat tetap perlu ditunaikan pada bulan Ramadan. Untuk zakat fitrah lah, dan juga zakat pendapatan dan sebagainya. Kerana walaupun datang apa jua kaedah yang lebih baik sekalipun, maslahah zakat menjaga asnaf itu perlu diteruskan. Yang kedua, maslahah mulghah, maslahah yang ditolak. Contohnya tentang bila mana diharamkan arak. So pengharam arak ni mulghah. Walaupun di sana ithmuhuma akbar min nafihima, ada dia punya kebaikan dia, tetapi kebaikan itu tidak diiktiraf oleh syarak, bahkan ditolak. Maka maslahah mulghah ini tetap kena pegang sebagaimana pendirian PAS sebelum kerajaan pun, sampai sekarang pun tetap kita katakan arak tu haram. Cuma kaedahnya, itu kita tadi siasah dengan nizam, siasah dengan adanya panduan dengan jelas. Perlu diteliti sebagaimana Kelantan dulu sudah lama pun Kelantan praktik kan. Permit arak tu diberikan kepada non-Muslim dalam keadaan yang dikawal. Dan benda tu dibuat pun sebenarnya. Perlu kita fahami maslahah mu'tabarah, maslahah mulghah, dan maslahah yang ketiga, maslahah yang bersifat mursalah, yang tidak ada nas yang menegaskannya. Maka dalam keadaan tidak ada nas itulah dimainkan peranan oleh fiqhul muwazanat, dimainkan peranan oleh aulawiyat, dimainkan peranan oleh fiqh-fiqh yang lain. Sebab itu kita dah tegaskan pada episod sebelum ni bahawasanya nak memahamkan ini perlu kepada manhaj. Pemikiran kita perlu disandarkan kepada manhaj ilmu yang jelas. Tetapi sudah pasti nak bermain dengan masyarakat netizen ini satu cabaran yang besar lah. Sebab itulah kita pun sudah bincangkan dalam Dewan Pemuda pun supaya penguasaan media baru ini perlu dimainkan peranan sebaik mungkin. Perlu adanya ejen-ejen yang menerangkan dengan gaya yang lebih bersahaja, dengan lebih terang, supaya kita menerangkan kita sebagai kerajaan yang memerintah dengan cara hikmah kepada mereka ini. Sudah pasti kita tidak takut menerangkan sesuatu seandainya kita di pihak yang benar. Bahkan kita katakan sebagai contoh yang dihantar ke GLC pun, kita kena faham yang dihantar ini ialah sebagaimana aspirasi kerajaan dahulu pun yang menginginkan kepada tidak adanya unsur-unsur rasuahnya, melepasi SPRM, melepasi PDRM. So kita dah bawa benda tu lagi. Benda yang asas juga. So kita masih lagi menjaga asas al-qawiyul amin. Integriti, orang yang ada kompetensi kita letakkan. Bahkan teknokrat yang perlu difahami, bukan saya teknokrat itu sebagaimana Menteri Finance kita, Tengku Zafrul, sebagaimana Tuan Guru Dr. Al-Bakri, memang bidang dia juga. Bukan sekadar itu sahaja. Teknokrat itu ialah mereka yang mempunyai kelayakan, kompetensi, yang bersih, yang ada integriti dia. Maka itu juga roh yang diambil daripada Al-Quran tentang sikap yang ada dalam sebuah individu. Maka cuma tambahan lagi ialah mereka yang mempunyai political will. Sudah pastilah orang yang nak membawa GLC itu mempunyai political will yang kena dengan kerajaan. Ini polisi diamankan oleh bukan setakat zaman sekarang. PN baik, PH ke,
BN pun mengamalkan konsep yang sama. Jadi konsep baik itu dikekalkan, tetapi nak mengekalkan political will supaya membawa aspirasi kerajaan kepada rakyat itu terus disampaikan dengan cara yang lebih telus. Bahkan di sana ada juga unit hizbah. Tuan Guru tegaskan supaya PAS menjadi hizbah kepada individu yang berada dalam kementerian serta yang berada di agensi. Kita yang memainkan peranan supaya menjadi check and balance kepada sesiapa sahaja yang memegang tampuk kuasa pada hari ini. Dahulu pun kita menjadi check and balance, apatah lagi sekarang ini kita sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan, walaupun mungkin wakil kita tidak banyak, tetapi ini menjadi satu milestone kepada PAS untuk terus mengambil pengalaman berharga ini dan memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Maka sebab itulah memang tak nafikan apa yang kita buat ini masih lagi selari dengan kehendak sama ada maslahah yang mu'tabarah ataupun mulghah atau maslahah mursalah, masih lagi dalam keadaan menjaga siasat itu. Cuma nak menangani persepsi itu perlu kepada ejen-ejen PAS yang menerangkan, yang deliver the issue, bagi tahu betul-betul. Kita kena bagi tahu kita sebagai seorang kerajaan, satu badan kerajaan macam mana. So tugas penerangan lah yang perlu memainkan peranan sekarang ini. Maka jelasnya saya tegaskan bahawasanya tidak ada isu pun sekarang ini. Lantikan-lantikan yang dibuat itu semuanya bersih, ada integritinya. Mereka ini juga mengambil ekspresi teknokratnya, dan juga mereka mempunyai political will yang baik. Jadi itu benda yang kita perlu fahami. Tinggal lagi persepsi perlu sentiasa diuruskan, dan ini menjadi cabaran yang besar kepada seluruh jabatan netizen di luar sana, memainkan peranan yang penting. Terutama bulan Ramadan ni, janganlah sampai kita menggadaikan pahala Ramadan kita ini dengan qaul zur, dengan kata-kata yang nista, kata-kata yang buruk, sehingga akhirnya nanti pahala Ramadan kita ini tidak ada apa-apa. So ini merupakan satu cabaran yang besar agar persepsi perlu sentiasa diurus. Dalam masa yang sama, fundamental kepada kerajaan itu perlu sentiasa dikekalkan, sentiasa ada aspirasi Islamnya, sentiasa bersih daripada sebarang unsur-unsur kleptokrat, unsur-unsur rasuah dan sebagainya, dalam masa yang sama menangani isu-isu negara dengan lebih teratur, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Farid. Sebenarnya saya ada satu soalan terakhir berdasarkan apa yang ditulis oleh Tok Guru, wahal minkum adhkiya'i ayyuhal ikhwatul arabi wal muslimun. Di mana Tok Guru dia bertanya ataupun menyeru kepada para bijak pandai cendekiawan Islam, kan, sebenarnya mengapa mereka tidak nampak tentang muslihat dan agenda musuh-musuh Islam dalam mengancam umat Islam itu sendiri. Pada pandangan Ustaz Farid lah, ringkas sebenarnya apa masalah yang kita hadapi sebenarnya sehingga cendekiawan Islam tidak bersatu dan tidak bersama-sama cuba untuk menyelesaikan masalah. Bikuli ihtiram, with all due respect lah kepada seluruh ilmuwan di luar sana, tapi bikuli ihtiram, dengan segala hormatnya kita katakan bahawasanya mereka ini perlu merujuk kembali kepada apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah diserukan oleh Nabi SAW. Walaupun kita tak dapat nafikan bahawasanya pertemuan politik ini sudah berlaku sekian lama. Kalau kita amati sendiri pun sejarah berlakunya Khawarij, Syiah, kemudian berlakunya perang-perang saudara dan sebagainya itu, memang perkara yang sehinggakan semua ulama mengambil pendekatan bahawasanya pertemuan para sahabat itu jangan dibincangkan, kerana dia melibatkan dikhawatiri takut kita mencerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Cuma satu isyarat kepada kita sebenarnya, nak fahamkan diri kita bahawasanya
pertemuan tu akan sentiasa berlaku. Dan ini juga merupakan satu daripada isyarat Nabi SAW. Kalau kita baca dalam hadis, antara doa yang Allah Ta'ala tahan, Nabi minta doa ke Allah Ta'ala supaya la tuhlik ummati, jangan dibinasakan umatku ini dengan kemarau, dengan binasa alam lah. Tapi Allah makbulkan semua tu. Satu je Allah Ta'ala makbulkan ialah bila mana berlakunya niza' ataupun pertemuan antara umat Islam itu sendiri. Maka ini merupakan satu hadis yang memberikan isyarat kepada kita bahawasanya memang akan ada pertemuan yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Maka seruan Tuan Guru ni seruan yang murni, seruan yang penuh dengan kasih sayang, seruan yang menyuruh kita kembali kepada Allah Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu Allah. Itu merupakan asas. Bila mana berlaku sahaja pertemuan, kembalikan segala urusan kita kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri dan juga Nabi SAW. Maka seruan Tuan Guru ini perlu dicermati dengan elok, perlu difahami dan perlu dibuka dengan luas lagi, supaya jangan sekadar berkisah tentang pertemuan mazhab yang tak habis-habis dibincangkan. Kerana perkara itu, benda itu akan membawa kepada kerugian. Dan perlu juga ulama-ulama kita juga perlu melibatkan diri mereka dengan politik. Perlu melibatkan diri dengan politik. Tak boleh hanya sekadar berkisah dengan kitab yang lama sahaja. Sebab itu satu kaedah yang masyhur digunakan, at-taqayyud bil mawruth wa at-tajdid fil aslah. Semua pernah belajar dulu masa di fatwa dulu, kalau ingat. Jadi at-taqayyud bil mawruth, kita sentiasa berpegang dengan fundamental kita, miras, mawruth, benda-benda yang disebabkan turaf. Kita sentiasa menghormati dan mengambil istifadah yang sangat besar daripada turaf. Tetapi yang kedua kena ada wa tajdid fil aslah. Mesti ada pembaharuan untuk disesuaikan dengan keadaan semasa. Tuan Guru sentiasa menyebut Muqaddimah Ibn Khaldun yang merupakan turaf yang sangat nafis, yang berharga, magnum opus yang sangat berharga, yang memberikan horizon kita terbuka luas tentang fiqh yang lebih luas. Tetapi dalam masa sama Tuan Guru sesuaikan dengan keadaan semasa. Maka ini perlu dimasukkan dalam dunia sekarang ini. Kalau kita boleh contoh kan, satu hikmah lah bila mana berlaku pandemik macam ni. Pandemik COVID-19 ni juga mengubah landscape pemikiran para ulama. Boleh mengambil qaul daripada qaul yang lemah mazhab Syafi'i untuk mengadakan juga solat berjemaah, solat Jumaat sekitar daripada bilangan 4 sehingga 12 orang. Walaupun dia qaulnya dhaif dalam mazhab Syafi'i, tapi kita terbuka, kita buka kerana situasi semasa. Jadi kalau kita boleh mengambil pendekatan yang berbeza mengikut situasi pada hari ini, bukankah kita juga perlu mengambil pendekatan yang berbeza berhadapan dengan sahwah Islamiyah tanpa khilafah ini? Sudah pasti perlu. Bahkan arwah Tuan Guru Haji Saleh Kedah merupakan tokoh ulama pondok yang sangat berwibawa rahimahullah ta'ala, tetapi melibatkan diri mereka dengan politik. Nak katanya benda tu bukan satu benda yang tak boleh buat. Benda boleh buat, cuma perlu ada keseimbangan di antara berpegang dengan mawruth, dengan turaf, tetapi dalam masa sama adanya tajdid dan islah mengikut kepada perkembangan semasa. Maka betul ihtiram, with all due respect kepada seluruh ulama di luar sana, sama-sama kita semua memberikan sokongan dan dukungan kepada kesatuan umat Islam, khususnya Melayu Islam, untuk memberikan ketumbukan yang besar kepada Islam di dalam dan juga luar negara, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Farid Al-Bari, satu penerangan tuntas yang sangat holistik lah. Kita kata memahami keadaan semasa dalam masa yang sama, tidak meninggalkan disiplin-disiplin ilmu yang dikarang oleh ulama-ulama Islam dan juga direncanakan dengan baik oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awan dalam buku dia Al-Islam wa Alaqatuhu bil Irhab, yang mana saya sangat menyarankan para penonton kita yang istiqamah dengan kita ni untuk belilah buku ni.
dan boleh bincang, boleh buat perbincangan munaqasyah dengan ustaz-ustaz kita dan memahami ini dalam keadaan berlapang dada dan juga memikirkan apakah tanggungjawab kita yang perlu kita lakukan. Jadi semoga kita ketemu lagi pada minggu hadapan. Ustaz Farid, minggu depan ni minggu terakhir kita, banyak ni bab nak kena cover ni. Jadi mungkin boleh kita kena simpulkan dalam secara tuntasnya nanti untuk yang akan datang tu, daripada dan tengok lebih kurang dalam lebih dekat 9 bab juga tu nak kena ni kan. Cuma perbincangan dia sangat detail. Itulah yang kita sukar untuk membincangkan ni. Mungkin kita boleh minta Pustaka Permata Ummah untuk sediakan slot solo Ustaz Farid ke selepas ni untuk membincangkan kitab ni sahaja. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Kitab ni jangan macam panjang. Kita baca sikit je. Kita baca sikit kitab ni baru orang beli. Kalau baca semua tak beli nanti. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah untuk habiskan buku ni dan menekuni pemikiran Tuan Guru dalam ideologi beliau dalam kitab ini. Yang baik daripada Allah, ma asabaka min hasanah fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsih. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi yang bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.